Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan yang saya muliakan. Penularan wabak COVID-19 ini sudah ke tahap yang sangat merunsingkan. Angka-angka yang mencecah 4,000, 5,000 itu sudah jadi satu kebiasaan, satu kelaziman. Ini maknanya 5,000 keluarga dan lebih akan terkesan, dan oleh demikian kita harus bukan saja sekat mendengar kuliah dan penjelasan, tetapi juga membahaskan, kerana ini menyentuh kehidupan rakyat, kesihatan rakyat di semua negeri dan daerah dan di kampung. Oleh demikian saya ingin menegaskan apa yang kita jelaskan dan gesa sejak lebih setahun yang lalu, iaitu pertamanya, pastikan ujian itu lebih meluas. Ujian bertambah tetapi sangat terbatas, ya. Meluas, dan untuk kluster yang menyebabkan munculnya penyakit ini dan menularnya secara meluas seperti kilang, ya, ataupun di tempat-tempat sesak, itu harus diberikan tumpuan yang lebih. Keduanya, strategi tentang vaksin ini seperti mana kita tahu juga sangat menghiraukan, kerana negeri-negeri jiran telah pun berjaya dan kita mendengar pelbagai alasan untuk mempertahankan keputusan kerajaan sebelum ini, ya. Tapi cuba tanya soalan, mengapa Indonesia, ya, jiran kita, tentu Singapura jauh lebih berjaya, dapat mengambil tindakan lebih awal dan memulakan vaksin, suntikan vaksin kepada ramai rakyat, dan ada masuk ke pusingan kedua, tapi kita masih terkebelakang. Jadi strategi itu harus jelas, bukan sekadar mengumumkan 27 Februari akan sampai, untuk siapa, berapa jumlahnya, berapa kosnya, kontrak dan tender itu diperolehi oleh siapa. Kerana kemasalah sekarang ini ialah dengan pakai payung darurat ini, masing-masing buat keputusan tanpa tender, dan ini membimbangkan kerana ini terkait dengan isu pengurusan kerajaan yang baik, tata kelola yang baik, ya. Dan lebih menghiraukan ialah kerana baru kita dengar dari Transparency International tentang indeks, ya, rasuah di negara kita itu merosot, ya. Ada kerajaan baru, patut perbaiki. Rupa-rupanya dengan kerajaan yang ada ini, indeks yang kita berjaya menurunkan daripada 53, 51, sekarang 57, tanggal 57 daripada negara yang dikaji. Tentunya sebab pengurusannya, ketelusannya tidak ada, pertanggungjawabannya tidak ada, semuanya nak rebut kontrak, dan semua jabatan-jabatan baru berjabatan politik, dan tidak difikirkan faedah dan masalah rakyat, ya. Sebab itu saya dalam isu COVID-19 ini tak boleh lari daripada isu pengurusan kerajaan, ya. Ada orang kata ini lain, pengurusan kerajaan satu, ini COVID-19 kita harus bersama. Bagaimana boleh kita tetapkan, ya, COVID-19 itu tanpa isu governance, pengurusan kerajaan dan tata kelola. Nak beli ubat, nak bayar barisan utama, barisan depan, dan juga nak tentukan peruntukan-peruntukan, ya. Apakah peruntukan itu untuk jabatan politik yang mencecah ratus juta, ataupun untuk dewan gagah perkasa dalam keadaan orang kelaparan, tak cukup makan, dan katil-katil di hospital dah sesak, tak cukup, dan banyak pesakit yang diminta tunggu dulu di rumah. Jadi oleh demikian saya katakan COVID-19 ini memang ada kaitan secara langsung dengan isu tata kelola. Yang ketiga saya sebut tadi ialah tentang pusat-pusat kuarantin yang baru, yang juga ditambah sekarang oleh kerajaan, tetapi harus ada penentuan penambahan yang lebih supaya tidak perlu dihantar balik pesakit-pesakit yang dianggap positif
COVID-19. Suatu hal yang sangat memprihatinkan ialah bila ada suara-suara dari barisan hadapan yang merasakan sama ada tekanan kerja ataupun lambat pembayaran, allowance-nya tertangguh, dan saya tidak fikir ini wajar dimaafkan, ya. Kerana orang ini bertarung nyawa membantu rakyat, ya. Dia tak semestinya seperti orang besar-besar, VVIP, gaji dia tetap, gaji dia tinggi, ditambah lagi jawatan baru. Ini orang yang dapat sedikit untuk sara hidup mereka, dan penambahan pekerja ini harus diberikan tumpuan yang lebih daripada yang ditetapkan, ya. Dan sekarang ini seperti yang kita tahu juga, oleh kerana beberapa keputusan dibuat, kadang-kadang saya terima, ya, ada bahagian yang kita terima keputusan kerajaan dalam menentukan beberapa peraturan dan mengetatkan beberapa peraturan, tapi harus jelas. Saya tanya, bila ada sekatan polis, saya tanya, Tuan, peraturan yang mana yang dipakai ni? Dia kata, banyak sangat, tapi saya cuma nak jaga supaya jangan ada masalah je. Tidak jelas, kerana tiap minggu boleh tukar. Biar ada clarity, jelas apa dia yang boleh, apa yang tidak boleh, ya. Dan tak banyak sangat peraturan, jadi memudahkan penguatkuasa menjalankan tugas mereka. Kemudian ada yang kata kita ini lebih banyak mengkritik dan tidak memberikan ruang kepada pimpinan menjalankan tugas, ya. Tak benar. Mereka jalankan tugas, kita tidak ganggu. Yang kita katakan, jalankan tugas dengan baik. Kerana kalau dia dikatakan soal di negara-negara ASEAN, ya, kita sekarang dah cecah 5,000, 4,000 kes, ya. Kalau kes baru, ya, 4214 1 Februari, 10 kematian. Singapura ada 29 kes baru, tidak ada kematian. Brunei, alhamdulillah, tidak ada kes baru, tidak ada kematian. Laos, tidak ada kes baru, tidak ada kematian. Vietnam, 50 kes baru, tidak ada kematian. Cambodia, 1 kes baru, tidak ada kematian. Thailand, 836 kes baru, tidak ada kematian. Myanmar, 281 kes baru, 6 kematian. Janganlah banding dengan Myanmar, ya. Yang keadaan sekarang ni, ya. Filipina, 2,102 kes baru, 80 kematian, ya. Dan Presiden Duterte telah membuat kenyataan yang agak keras baru ini untuk menangani masalah ini, ya. Tapi ini tentunya membimbangkan di Filipina. Indonesia, kes baru 12,000, kematian 270. Ingat, daripada hampir 300 juta rakyat. Jadi kalau kita lihat ini, ya, sebab tu saya suka dalam perikanan rasuah kita bandingkan, ya. Pelaburan kita banding dengan negara ASEAN semuanya. Ini dengan negara jiran. Kalau tidak, kita dengar propaganda masuk 2 bilion. Yang keluar dia tak sebut. Banding dengan Singapura, Indonesia, Vietnam, tak disebut, ya. Jadi sebab itu dari segi COVID-19 ini kita cuba buat perbandingan, ya. Tapi mengapa kita anggap ada kelemahan dalam pengurusan ini, ya? Saya sebut yang pertama, tidak ada pendirian atau keputusan, ketetapan yang jelas langkah-langkah yang diambil. Keduanya kadang-kadang ada percanggahan di antara kementerian, dan sekarang cuba dileraikan dengan satu jurucakap. Tetapi kadang ada juga kenyataan daripada ketua pengah yang juga membimbangkan, seolah bila dia sebut saya ini hanya menyampaikan, ya. Jadi ini menimbulkan keraguan dari kalangan banyak pihak, ya. Tetapi bukan bermakna kita mudah memperkecilkan usaha siapa saja, tapi kita bimbang kerana masalah kita kian gawat, ya. Dan kita juga sebut tentang beberapa langkah bila kita sebut COVID-19, ya.
dia terkait dengan masalah pengangguran, dengan sara hidup rakyat, dengan moratorium bank, dengan pinjaman KWSP. Sebab itu kita harus lihat secara menyeluruh supaya mengurangkan beban rakyat sekarang. Ya. Kita tahu kenyataan tentang kelemahan-kelemahan kita dari awal, dari Masjid Seri Petaling yang disebut kluster tablik dulu, sehingga pencanggahan beberapa kenyataan dan kekurangan sarung tangan, face mask, dan menetapkan supaya face mask itu benar-benar diamalkan. Dan saya tidak bermasalah sekiranya kerajaan dan penguatkuasa mula mengambil tindakan yang tegas kepada sesiapa pun yang tidak memakai pelitup muka. Dan kita kena ingat juga bahawa masalahnya bukan sekadar nak naikkan denda. Ya. Denda ni saya bimbang kerana yang kena, kita lihat itu orang bawah, petani, nelayan, itu pun dia antara dua darjat. Jadi orang tengok denda ni, reaksi pertama, kami juga yang kena. Jadi sebab itu saya tidak fikir keutamaan kita ialah menaikkan, tapi penguatkuasaan, ya, penguatkuasaan itu harus jelas. Dan ini contoh-contoh daripada pemimpin juga. Kalau menteri duk ada makan majlis gitu gini tak pakai, jadi orang bawah kata yalah ini darjat atas boleh, darjat bawah tak boleh. Jadi sebab itu kita kena amalkan. Melainkan kalau duduk seorang lah, duduk seorang macam saya jauh daripada orang lain, tak pakai okey, ya. Tetapi baik sebab masuk je majlis, ada je orang lain mestilah pakai. Dan kita juga tekankan tentang keperluan meneruskan ujian, dan ini akhirnya setelah setahun baru dipersetujui oleh kerajaan, termasuk kluster pekerja asing. Ya. Pekerja asing itu sama ada kita suka tak suka, itu soal kedua. Tetapi kalau kita tak buat ujian dan saringan awal, dia akan tentu melibatkan kedudukan orang lain. Saya juga sebut kadang-kadang bila dalam kerajaan ni kita terlalu memihak kepada golongan atasan dan golongan kaya raya. Ada kilang yang untungnya bilion ringgit. Tak bolehkah kita wajibkan kilang itu membuat ujian dan saringan kepada semua pekerja dia, ya, sama ada positif atau tidak. Jadi kemudian clear, masuk kerja. Ada yang positif, kita tangguh, gantung 2 minggu, kemudian buat saringan lagi. Dan ini mampu dilakukan oleh syarikat-syarikat yang kaya. Yang tidak, bolehlah kerajaan memberikan pertimbangan untuk menampung kekurangan mereka, terutama yang kategori SME yang kadang-kadang merangkak untuk berjaya dalam majlis mereka. Jadi akhir sekali saya ingin jelaskan bahawa keperluan kita bukan sahaja sekadar mengawal merebak menularnya wabak COVID-19 ini. Dan ini bukan merupakan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Saya setuju, ia juga tanggungjawab rakyat. Dan kita minta umpamanya Tuankuasa Surau dan Tuankuasa Masjid, PIBG dan semua persatuan ini aktif untuk menjaga masalah kesihatan awam. Ini public health ni kadang-kadang dipandang ringan, ya. Ini bukan soal hospital dan ubat dan vaksin, tetapi kita sendiri mengadakan benteng untuk mengelakkan dan mengelakkan penularan jangkitan ini, dan memastikan kita ikut pembatasan atau penjarakan sosial. Jadi kita mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan dengan perubahan sikap ini di kalangan rakyat dan pimpinan, dan diharapkan perubahan supaya dia juga melibatkan perubahan tata kelola dan pengurusan yang lebih cekap dan tidak diheret dengan masalah-masalah kecuaian, penyelewengan ataupun memusatkan perhatian kepada hal-hal yang tidak mendesak sekarang ini. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.